Koleksi Tosca. Halus, mewah. Perhiasan mewah daripada Raymond Wheel. Raymond Wheel, daya kreatif masa. Masa dari Raymond Wheel. Salam sejahtera, saya Muhammad Fitri Haji Abdul Aziz. Dan saya Nur Farhin Jamsari. Buletin utama 4 April. 5 adun USNO masuk UMNO. Iran bersetuju memperuntukkan 15% kuota import tahunan minyak sayurannya untuk minyak sawit Malaysia. Berita sepenuhnya, 5 anggota Dewan Undangan Negeri Sabah dari USNO menyertai UMNO hari ini. 3 lagi dijangka mengesahkan penyertaan mereka malam ini. Menurut ahli jawatankuasa UMNO Sabah, Tan Sri Sakaran Dandai, penyertaan mereka berdasarkan kejujuran dan tidak bersyarat. Tambah beliau, pemecatan daripada USNO tidak mendatangkan kesan politik. 5 adun yang menyertai UMNO ialah Karim Bujang, Bonggawan, Nasir Sakaran, Sulabayan, Datuk Ismail Datuk Juk, Balong, Akli Abbas, Sukau dan Haji Ji Muhammad Nur, Sulaman. Surat permohonan dikemukakan kepada Timbalan Presiden UMNO Encik Ghaffar Baba dalam mesyuarat yang diadakan di Ibu Negara petang tadi. Menurut Encik Ghaffar, mereka boleh menghadiri mesyuarat UMNO serta memegang jawatan di peringkat perhubungan negeri. Mengenai Pakatan PBS USNO, Encik Ghaffar berkata nasib USNO akan ditentukan oleh Majlis Tertinggi Barisan Nasional. Penyertaan Piting Muhammad Ali dari Sekong dan Syed Senang Merotai akan disahkan apabila mereka tiba di Ibu Negara malam ini. Dayang Mahani Pangeran Ahmad, Lumadan, kini menjalani rawatan hospital tetapi telah menyuarakan hasrat untuk menyertai UMNO. Sementara itu, Datuk Amir Kahar Tun Datuk Mustafa dan Askalani Abdul Rahim tidak dapat dihubungi. Tan Sri Sakaran berkata Salim Bacu, Kunak akan menentang Pakatan PBS USNO. Menurut Naib Presiden USNO Encik Akli Abbas, mereka bersedia bertanding dengan mana-mana parti jika diperlukan. Ya, kita sanggup menerima sekiranya apa ini diadakan pilihan raya oleh kerana undang-undang ini, kita bersedia. Sementara itu, Setiausaha Agung UMNO Datuk Muhammad Rahmat berkata tindakan PBS untuk mengadakan pakatan dengan USNO mendapat tentangan sebahagian daripada ahlinya. Beliau mengakui dihubungi beberapa anggota PBS yang menyatakan rasa tidak puas hati terhadap pakatan itu. Menurut Datuk Muhammad, rasa tidak puas hati itu berpunca daripada sikap pimpinan PBS yang tidak menerangkan sepenuhnya mengenai pakatan itu. Dan PBS juga dilaporkan bersedia menurunkan beberapa anggotanya bagi menyediakan tempat untuk anggota USNO yang menyertai pakatan itu. Saya telah dihubungi oleh beberapa orang pemimpin PBS dan perbincangan telah diadakan, dan dalam perbincangan itu ada kenyataan yang dikeluarkan tentang rasa tidak puas hati sekumpulan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dalam PBS ini mengenai kerajaan campuran ini, dan ada juga perasaan yang telah dikeluarkan kalau berlaku sesuatu perkara ada di kalangan mereka yang akan keluar daripada PBS Dan masuk. Kalau mereka nak masuk UMNO, kita akan buka pintu seluas-luasnya. Beliau menghadiri mesyuarat yang diadakan dengan 5 ahli USNO di Ibu Negara. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Anwar Ibrahim turut hadir di mesyuarat itu. Parti Semangat 46 sudah menjawab notis tunjuk sebab yang dihantar oleh Jabatan Pendaftar Pertubuhan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Megat Junid Megat Ayub berkata, beliau diberitahu oleh pegawainya notis itu dijawab secara bertulis oleh parti berkenaan. Menurut Datuk Megat Junid, setiap pertubuhan berdaftar seperti Parti Semangat 46 yang dihantar surat tunjuk sebab harus menjawabnya dalam tempoh 30 hari. Tapi saya telah diberitahu bahawa pihak Semangat 46 telah pun menjawab. Telah pun menjawab secara bertulis. Apa-apa dia 9 April habis. Saya ingat tak 19 bulan Mac apa ke?
Bagaimanapun, beliau belum mendapat maklumat mengenai isi surat itu dan sama ada Jabatan Pendaftar Pertubuhan berpuas hati dengan penjelasan Parti Semangat 46 terhadap kesalahannya meletakkan nama UMNO pada spanduk parti. Lagi mengenai notis tunjuk sebab kepada Semangat 46. Tinjauan TV3 di kediaman Presiden Parti berkenaan Tengku Razali Hamzah di Jalan Langgak Golf hari ini didapati lengang. Tiada seorang pun pegawai parti itu dapat ditemui bagi mengulas mengenai isu berkenaan. Tinjauan TV3 hari ini mendapati kediaman Presiden Parti Semangat 46 Tengku Razali Hamzah di Langgak Golf, Lengang. Tiada seorang pun pemimpin parti itu yang dapat ditemui bagi mengulas isu notis pembatalan pendaftaran parti itu kerana gagal mematuhi beberapa peruntukan dalam Seksyen 14 Akta Pertubuhan 1966 Pindaan 1987. Bagaimanapun, menurut Pengawal Keselamatan Habib Rahmat, Tengku Razali dipercayai telah keluar pada pukul 5 atau 6 petang semalam dan masih belum pulang hingga pagi ini. Iran bersetuju memperuntukkan 15% kuota import tahunan minyak sayurannya yang berjumlah 500,000 tan metrik untuk minyak sawit Malaysia. Ini sekaligus membuka jalan bagi minyak sawit Malaysia memasuki Iran. Keputusan kerajaan Iran itu disampaikan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad oleh Presiden Iran Ali Akbar Hashimi Rafsanjani semasa perbincangan mereka di Tehran semalam. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Datuk Abdul Halim Ali, masalah mengeksport minyak sawit Malaysia ke Iran sudah berakhir. Sebelum ini ada pihak mendakwa minyak sawit tidak sesuai untuk digunakan sebagai bahan makanan. Datuk Halim juga berkata Presiden Rafsanjani mempelawar Malaysia mengambil bahagian dalam membangunkan industri minyak dan gas Iran. Ini berikutan penemuan terbaru minyak dan gas yang banyak di negara itu. Datuk Seri Dr. Mahathir berkata Malaysia berminat dengan tawaran itu. Bagaimanapun usaha itu memerlukan pelaburan besar. Oleh itu Petronas dan Perbadanan Minyak Iran perlu mengkaji projek itu secara lebih terperinci. Sehubungan itu, Malaysia memberi jaminan untuk memberi kerjasama dan berkongsi pengalaman dengan Iran dalam bidang ekonomi bagi kebaikan kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad berkata, tanda-tanda kerajaan Iran untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi secara bebas membuktikan kesungguhan negara itu memajukan ekonominya seperti Malaysia. Pada mesyuarat dengan usahawan Iran di bangunan Dewan Perniagaan, Industri dan Perlombongan Iran, Datuk Seri Dr. Mahathir berkata, Malaysia amat berminat untuk menyertai perancangan pembangunan negara ini. Antara perancangan itu memajukan zon perdagangan bebas, telekomunikasi, projek perumahan, pembinaan bangunan dan lebuh raya. Usahawan Malaysia katanya mempunyai pengalaman dan kepakaran yang luas dalam pelbagai bidang ekonomi bagi dikongsi bersama rakan sejawatan dari Iran. Perdana Menteri juga menyentuh trend sekarang yang mana banyak blok ekonomi dan perdagangan ditubuhkan. Menurutnya, kesan yang diterima oleh negara-negara membangun akibat trend demikian boleh diminimumkan sekiranya negara-negara seperti Malaysia dan Iran serta negara di selatan berusaha meningkatkan pertukaran perdagangan dan ekonomi antara sendiri. Dengan mengambil contoh penubuhan pusat pertukaran teknologi data pelaburan dan perdagangan selatan SIGBET oleh G15, Datuk Seri Dr. Mahathir mempelawar Iran menjadi ahli. Mengenai usaha kerajaan Iran mewujudkan perdagangan dan ekonomi yang lebih bebas, Datuk Seri Dr. Mahathir berkata ianya amat penting kepada Malaysia. Sistem ekonomi yang liberal akan menguntungkan Iran dari segi kebanjiran pelaburan asing ke negara ini dan panduan kepada kerjasama ekonomi yang lebih rapat antara Iran dan Malaysia. Datuk Seri Dr. Mahathir juga berkata, walaupun sejarah menunjukkan Malaysia-Iran sudah menjalin perhubungan ekonomi dan kebudayaan, ianya hanya membabitkan jumlah yang sedikit. Tahun lalu sahaja jumlah itu hanya membabitkan 166.49 juta ringgit yang lebih kecil daripada rakan ekonomi Malaysia yang lain dari Asia Barat. Pertukaran barangan hanyalah tertumpu pada petroleum, komoditi dan sedikit barangan pembuatan. Melalui pertukaran lawatan yang kerap di peringkat kerajaan dan sektor swasta mempercepatkan proses peningkatan ekonomi dua hala. Pada sesi soal jawab dengan usahawan Iran, Perdana Menteri menjelaskan usahawan Malaysia yang menyertai rombongan ini begitu berminat untuk menerokai sebarang bidang yang menguntungkan kedua-dua negara. Perjanjian yang ditandatangani antara Central Bank of Iran dan Bank Negara adalah penting kepada perkembangan ekonomi. Beliau juga ditanya kenapa setiap kali mengadakan lawatan rasmi ke luar negara, Malaysia sentiasa mengadakan promosi minyak kelapa sawit.
Perdana Menteri berkata Malaysia adalah negara pengeluar terbesar minyak kelapa sawit. Sehingga itu ia perlu mencari lebih banyak pasaran bagi keluaran berasaskan minyak itu atau dalam bentuk mentah. Menurutnya, kepercayaan orang-orang Iran bahawa minyak kelapa sawit memudaratkan kesihatan perlu diperbetulkan. Beliau juga menjelaskan Jabatan Kesihatan Iran sendiri mengakui khasiat minyak kelapa sawit sekiranya dicampurkan dengan minyak sayuran tempatan. Pelbagai pertanyaan dikemukakan dalam pertemuan lebih 1 jam ini, antaranya kemudahan kewangan, jaminan dan insentif pada pelabur asing yang ingin mengadakan usaha sama di Malaysia. Mereka berminat mengenai kemudahan kewangan di Malaysia, bidang-bidang perniagaan yang membabitkan jumlah yang besar sehinggalah perniagaan yang membabitkan jumlah yang sedikit. Mereka amat berminat untuk mewujudkan hubungan perdagangan, lebih lagi di kalangan negara-negara Islam. Abdul Aziz Ismail, Tehran, Iran. Razak bertanding merebut salah satu daripada 3 jawatan naib Presiden UMNO pada pemilihan parti itu November ini. Menteri Besar yang juga pengerusi perhubungan UMNO Negeri Tan Sri Khalil Yaakob berkata sudah sampai masanya tokoh dari Pahang menduduki jawatan kanan parti itu. Menurutnya, cadangan mencalonkan Datuk Sri Najib bertanding jawatan itu sudah dibincangkan dan dipersetujui semua 10 bahagian UMNO Negeri itu. Seorang pemimpin tertinggi UMNO yang dilahirkan oleh Pahang sebelum ini ialah Allahyarham Tun Abdul Razak Husin. Sewaktu berucap di majlis meraihkan 18 Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Sabah di kediamannya di Kuantan malam tadi, Tan Sri Khalil berkata beliau tidak bercadang merebut jawatan naib Presiden dan cuma mahu mempertahankan kerusi MT jika dicalonkan. Sementara itu, Datuk Sri Najib yang juga Menteri Pertahanan ketika berucap di majlis yang sama, berkata UMNO Pahang sudah bersatu hati dalam menghadapi perhimpunan dan pemilihan itu. Beliau kemudian mengingatkan jangan ada pihak cuba mengganggu pendirian itu. Pergerakan Wanita UMNO tidak akan mencalonkan muka baru untuk merebut jawatan majlis tertinggi parti dalam pemilihan yang dijadualkan November ini. Ketuanya, Datuk Sri Rafidah Aziz berkata langkah ini untuk memastikan tidak berlaku perpecahan undi. Menurut Datuk Sri Rafidah, jika terlalu ramai merebut jawatan yang sedikit, bukan sahaja perpecahan undi akan berlaku, kempen juga menjadi semakin hebat dan pengendalian kempen oleh calon-calon menjadi tidak tentu hala. Kita akan mengadakan perpakatan bersama supaya hanya nama-nama ahli-ahli majlis tinggi yang ada sekarang daripada golongan wanita yang akan calonkan semula. Ini ialah strategi untuk memastikan mereka menang. Kerana kita tahu kursi-kursi majlis tinggi ini sangat hangat direbutkan dan kita tidak mahu pecah undi di kalangan wanita UMNO. Datuk Sri Rafidah juga menafikan laporan sebuah akhbar baru-baru ini yang mengatakan beliau akan bertanding jawatan naib Presiden, sebaliknya berkata beliau hanya akan mempertahan jawatannya jika dicalonkan semula. Beliau lalu mengingatkan mereka yang mahu bertanding supaya bertanding dengan sopan. Kalau nak bertanding dengan cara terhormat, dengan cara beretika dan janganlah mengadakan usaha-usaha yang dalam nak mencari undi itu macam belahkan parti. Beliau juga mengingatkan ahli UMNO supaya jangan terlalu membincangkan soal bertanding hingga mengabaikan tanggungjawab terhadap parti. Ni kita wanita UMNO tak mahu cakap pasal bertanding. Kita tak pernah discuss pasal bertanding-bertanding ni. Kerana kita kerja banyak kan. Dan kalau kita fokuskan perhatian ahli-ahli kita kepada pertandingan, saya khawatir usaha-usaha yang diarahkan oleh majlis tinggi dan oleh parti untuk dilaksanakan tidak dibuat. Terdahulu, Datuk Sri Rafidah melepaskan peserta mencari harta karun sempena Hari Keluarga Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri di Kuala Lumpur. Lagi bahan letupan ditemui di Bombay. Mengantar bantuan kemanusiaan yang tergendala sejak 2 minggu lalu apabila pesawat British ditembak oleh penggana Serbia. Dalam pada itu, puak Serbia tidak menghirau kecaman antarabangsa dan terus menyekat konvoi bantuan PBB kepada 40,000 penduduk Islam yang terkepung dan kebeluran di Srebrenica, bandar di timur Bosnia. Semalam konvoi 16 truk dari Malivornik terkandas di sempadan Bosnia setelah dihalang oleh penggana Serbia. 8 daripada truk ini dalam perjalanan ke Srebrenica bagi penghantaran bantuan serta memindahkan penduduk Islam yang dikepung oleh 60,000 tentera Serbia.
Manakala yang lain diarah bersiap sedia di antara wilayah Serbia Bosnia bagi menyelamatkan pelarian. Minggu lalu, 13 pelarian wanita dan kanak-kanak mati akibat terlalu sesak dalam kenderaan PBB ketika dalam perjalanan sejauh 100 km ke Bandaraya Tuzla. Ketua konvoi William Tall yang kesal dengan tindakan Serbia menghalang konvoi berkenaan berkata sebelum itu beliau menerima jaminan dari puak Serbia tidak akan berbuat demikian. Kenyataan ini turut disokong oleh Pegawai Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR yang mengesahkan janji Serbia untuk membenarkan konvoi berkenaan tiba di Srebrenica awal hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, Parlimen Sementara Serbia di Bosnia sebulat suara menolak rancangan damai PBB bagi menamatkan keganasan di republik itu. Presiden Parlimen Momcilo Karajićnik berkata semua 68 ahli dewan yang hadir menolak cadangan damai itu. Terdahulu, perwakilan Islam Bosnia dan Croatia menyetujui cadangan damai itu. Dalam undian yang dijalankan oleh Parlimen Sementara Serbia di Bileka, Bosnia, tiada ahli dewan yang menentang dan berkecuali. Menurut laporan, cuma 68 daripada 81 ahli Parlimen Sementara Serbia hadir. Pemimpin Serbia di Bosnia, Radovan Karadzic, ketika berucap kepada ahli parlimen menjelaskan rancangan itu ditolak kerana ia mengurangkan pembagian wilayah kepada puak Serbia yang sudah menguasai hampir keseluruhan Republik Bosnia. Beliau dengan angkuhnya berkata, pembagian itu boleh mengancam kewujudan bangsa Serbia di wilayah yang dikuasai. Menurut rancangan damai PBB yang dirangka oleh Cyrus Vance dan Lord Owen, pembagian Bosnia kepada 10 wilayah akan mengurangkan wilayah yang dikuasai Serbia kepada 43%. Di Belgrade, ratusan rakyat Serbia berhimpun menganjurkan tunjuk perasaan menggesa pemimpin mereka berlembut dan menerima rancangan damai PBB. Mereka membawa bunga, lilin dan lampu suluh, lambang keamanan, mahukan Presiden Slobodan Milosevic menamatkan keganasan di Bosnia. Amerika Syarikat akan meningkatkan tekanan ke atas Ukraine bagi memaksa republik itu mengurangkan kemampuan tenaga nuklearnya. Menurut sumber pentadbiran Presiden Bill Clinton, Ukraine juga perlu memperbaiki hubungan dua hala dengan Rusia bagi mengelakkan republik itu daripada menjadi ancaman keselamatan di rantau Asia dan Eropah. Kenyataan itu dikeluarkan menjelang pertemuan Bill Clinton dengan Presiden Boris Yeltsin dari Rusia di Vancouver, Kanada. Terdahulu, Perdana Menteri Kanada Paul Mulroney menyambut ketibaan kedua pemimpin itu di lapangan terbang Vancouver, Kanada. Pertemuan pertama antara kedua pemimpin Washington-Moskow ini bagi membincangkan mengenai bantuan Washington terhadap Moskow yang mengalami krisis ekonomi yang semakin runcing. Dalam pertemuan itu, Clinton mengemukakan rancangan pentadbirannya bagi membantu Yeltsin sebanyak 2.5 ribu juta ringgit. Yeltsin ketika mengulas mengenai pertemuan selama 2 jam itu gembira kerana janji bantuan Washington itu di luar dugaannya. Kedua pemimpin ini menganggap pertemuan itu mengukuhkan lagi hubungan antara kedua-dua negara. Di India, bahan letupan seberat 2 tan ditemui berhampiran sebuah anak sungai di Bombay. Menurut polis, bahan itu sekiranya meletup boleh memusnahkan sebahagian besar bandar Bombay. Bahan letupan jenis RDX dan gelatin itu ditemui pihak berkuasa di sebuah paya berhampiran anak sungai di pinggir utara Thane, Bombay setelah menerima maklumat dari seorang pemuda. Pemuda berkenaan yang masih dalam tahanan polis disyaki terbabit dalam beberapa siri letupan di Bandaraya Bombay 12 Mac. Petang, hujan beserta ribut petir di Johor, pedalaman Selangor, Melaka, Negeri Sembilan dan Pahang. Hujan diikuti ribut petir di Kuching, Samarahan, Sri Aman, Sibu dan Sarikil di Sarawak. Cuaca yang sama di pantai barat Sabah, pedalaman Tawau dan Labuan. Tempat-tempat lain cerah. Berikut cuaca beberapa bandaraya dunia.
Pejutan Kevin Schwantz dari Amerika Syarikat dalam sesi latihan terakhir melayakkan beliau menduduki barisan hadapan kejohanan. Kejohanan berlangsung di Litar Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. Kevin Schwantz yang menang bergaya di litar perlumbaan Eastern Creek Australia minggu lalu ternyata unggul dengan motosikal Suzuki-nya. Dia mencatat masa 25.533 saat bagi menamatkan pusingan sejauh 3.505 km. Pelumba Australia Daryl Beatty yang memandu Honda menduduki tempat kedua setelah gagal memperbaiki masa yang dicatatnya Jumaat lalu. Manakala juara dunia Wayne Rainey hanya menduduki tempat ketiga sesi latihan ini. Rainey yang menunggang Yamaha bagaimanapun berjaya memperbaiki kedudukannya dari tangga kelima sebelum ini. Dari sukan lumba motosikal kita ke kejohanan golf klasik Freeport McMoran di New Orleans, Louisiana. Greg Kraft yang tidak pernah menduduki tangga 6 ke atas dalam 7 musim pro yang lalu sekali lagi membuktikan keunggulannya. Beliau mendahului 1 pukulan selepas 54 lubang. Terdahulu, Greg Norman yang mempamerkan cabaran hebat dalam pusingan pertama membuat 70 pukulan. Payne Stewart yang mendalui selepas lubang ke-18 dan 36 terpaksa berhempas pulas untuk membuat 73 pukulan untuk menduduki tempat kedua. Manakala itu, Kraft yang mencatat rekod terbaik dalam musim pro tahun lalu di kejohanan terbuka Kemper terus mendalui dengan 4 pukulan di bawah 212, 1 pukulan di hadapan Stewart. Tempat keempat diduduki Russ Corrin. The ball well, John. To the right. Very level. Tennis Family Circle Magazine Cup di Carolina Selatan, Amerika Syarikat. 4 pemain pilihan utama marah ke separuh akhir kejohanan setelah menewaskan lawan masing-masing. Steffi Graf akan bertemu Gabriela Sabatini, manakala Jennifer Capriati melawan Arancia Sanchez Vicario. Perlawanan berlangsung di gelanggang Hilton Head Island, Carolina Selatan. Dalam perlawanan separuh akhir antara Gabriela Sabatini dengan pemain Bulgaria Katerina Maliva, pemain pilihan ketiga dari Argentina itu menang straight set 6-4, 6-2. Dalam satu lagi perlawanan pilihan utama, Steffi Graf tidak menghadapi sebarang halangan untuk menundukkan lawannya Chanda Rubin 6-1, 6-2. Graf cuma mengambil masa 50 minit untuk menyingkir lawannya ini. Sementara itu, pilihan keempat Jennifer Capriati terpaksa berhempas pulas dalam set pertama sebelum dapat menundukkan pemain Afrika Selatan Amanda Kotza 6-4, 6-0. Sekian dulu buletin utama. Ikuti perkembangan berita bersama TV3 setiap jam dalam Berita Terkini. Saya Muhammad Fitri Haji Abdul Aziz. Dan saya Nur Farin Jamsari mengucapkan salam bahagia dan selamat malam.